Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Syarul Nizam bin Syahwan selaku CEO Ikhtisas, Tuan Husaini bin Muhammad Ali, CEO Ikhtisas, yang berbahagia Barisan Board of Director Ikhtisas, yang dihormati Barisan Pengarah-Pengarah Urusan Pengarah-Pengarah Agensi dan rakan-rakan niaga sekalian. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama hari ini dalam menjayakan program Kick-Off Ikhtisas 2021-2022. Saya, Cik Yun, BDE Southern Region merangkap pengacara anda pada malam ini. Sebelum itu, kita akan mulakan program kita malam ini dengan lagu Suara Ikhlas. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih bererti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan kerazaman membina impian nilai-nilai ikhlas amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Rakan niaga yang dihormati sekalian, menandatangan tanda kesyukuran, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati program kita pada malam ini, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Engkau jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi dengan nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Karim, Ya Wadud, Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan majlis perhimpunan pagi ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, menghayati
menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ya Latif, jauhkanlah kami daripada wabak penyakit, lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat, dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan bala bencana dengan ihsan-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat agar kami mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah-Mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rakan Niaga Ikhtisas sekalian, tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan CEO Ikhtisas Encik Shahrul Nizam bin Syahwan untuk menyampaikan kata alu-aluan sekaligus melancarkan program Kick-Off 2021-2022. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ikhtisas? Tak dengar lah. Biasanya apa khabar Ikhtisas? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Alhamdulillah. Champion. Okey. Terima kasih. Yang saya hormati Encik Usaini bin Muhammad Ali, Chief Operation Officer, ahli lembaga pengurusan yang juga merangkap Managing Director Ikhtisas. Saya dengar tadi ada Abang Aksha. Saya rasa Abang Jeb pada ni, Kak Sheila, Tuan Zinda, Abang Salat, Abang Baziha, Abang Ahmad, Tini dan Puan Zuraida. Barisan Agensi Director Ikhtisas, Senior Executive Partner, tuan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sesungguhnya kita rasa amat bersyukur dengan anugerah ilahi yang mana pada tahun kewangan ini kita telah dinobatkan sebagai champion dalam program IBR Ascent Award 2020 dalam kategori Innovative Technology Award in the financial sector for driving entrepreneurship in the tough landscape baru-baru ini di WTC. Anugerah ini sesungguhnya mengesahkan sistem BOS, sistem yang kita sama-sama gunakan, Ikhtisas, adalah satu sistem perniagaan takaful yang diiktiraf di peringkat ASEAN dan Malaysia. Dan anda semua sebagai serakan niaga adalah individu-individu yang bertuah yang terlibat secara langsung mengaplikasikan sepenuhnya sistem BOS dan menjalankan perniagaan takaful anda di Ikhtisas. Pada tahun kewangan 2021, Ikhtisas secara tidak rasminya, belum rasmi lagi ya kawan-kawan, telah dinobatkan sebagai champion ALC dan agensi di Takaful Ikhlas. Yang mana dengan sumbangan tuan-tuan, kita ucapkan bagi tepukan kepada tuan-tuan semua. Sumbangan tuan-tuan telah menghasilkan penghasilan berjumlah 13 juta FYC. Termasuk top up dengan lebih 10,000 orang pelanggan. Jadi saya sangat menghargai dan terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan tuan-puan kepada perkembangan perniagaan Ikhtisas yang mana kita telah berjaya meningkatkan pertumbuhan Ikhtisas sebanyak 300% tuan-puan. 300% kita berjaya tingkatkan berbanding pada tahun lepas 2019-2020 sebanyak 3.1 juta sahaja. Jadi tuan-puan, untuk tahun 2021 ini kita anggap tahun baru ini adalah tahun kecemerlangan Ikhtisas ataupun quantum leap Ikhtisas. Rakan saji kita Takaful Ikhlas telah meletakkan sasaran pertumbuhan 100% pada tahun kewangan yang baru ini dengan sasaran awal Takaful Ikhlas kepada Ikhtisas adalah sebanyak 25 juta. Tapi saya pasti 25 juta ni tuan-tuan mesti tak puas hati punya kan? Sebab semasa program Dream Chaser yang kita anjurkan baru-baru ini pada bulan Mac, sasaran yang tuan-tuan telah tetapkan di Takaful Ikhlas adalah berjumlah 77 juta ringgit. Dahsyat kawan-kawan kita di Takaful Ikhlas kawan-kawan kita di Ikhtisas telah meletakkan sasaran yang cukup orang kata cukup besar kepada pihak Takaful Ikhlas. Jadi bagi menyahut cabaran tuan-tuan dah cabar kita sebagai ahli perusahaan, cabar kita telah bersetuju untuk kita lancarkan roadmap penghasilan 60 juta Ikhtisas dan kami
saya mewakili semua ahli lembaga pengurusan sepakat telah bersetuju dengan inisiatif dan kemudahan yang cukup lumayan bagi memastikan impian kita bersama dapat dicapai pada akhir tahun kewangan 2020-2021. Okay, untuk makluman tuan dan puan, Ikhtisas ini ibarat sebuah pasukan bola sepak yang baru memasuki Liga T. Liga T ni kalau kita tahulah Liga Afrika, Liga T pada tahun 2019-2020. Yang mana kita telah ditewaskan pada tahun 2019 dan 2020. Tapi kita bangkit semula dengan keazaman yang tinggi mendahului carta Liga kita ni, Liga T ni pada tahun 2020-2021. Tapi adakah kita ingin berbangga dengan pencapaian kita di Liga T? Adakah kita ingin digelar jaguh kampung? Sedangkan dalam Liga Liga Malaysia, terdapat lebih banyak pasukan yang lebih hebat yang perlu kita tandingi. Jadi tiupan whistle kita telah mulakan pada tahun 2021 ini, 1 April 4. Dan kali ini, kita tidak hendak lagi bertanding di Liga T. Kita nak bertanding di Liga M. Dan sudah pastinya kita ingin diiktiraf di peringkat Malaysia. Tuan-puan, Managing Director, Agency Director, SEP dan EP, anda semua adalah sebuah pasukan yang sedang berada dalam stadium. Kita tengok hari ini kita berada dalam stadium bagi menghadapi lawan yang cukup kental. Sudah pastinya Managing Director adalah individu yang paling penting dalam pasukan berkenaan. Managing Director adalah jurulatih utama yang perlu memastikan semua pemain, sama ada first 11 ataupun pemain simpanan, siap siaga untuk diturunkan dalam perlawanan. Untuk itu, persediaan yang begitu rapi seperti latihan, persediaan mental dan fizikal perlu diterapkan secara istiqamah dan berulang-ulang tuan-puan bagi memulihkan habit, budaya dan taktikal yang tepat dapat diterapkan dalam padang. Manakala AD pula, Agency Director, anda adalah kapten yang turut bermain dalam padang berkenaan. Jadi anda perlu pastikan taktikal yang diterapkan oleh Managing Director ini dapat dilaksanakan dan semua posisi, kita tak nak satu posisi je, semua posisi mesti berfungsi dengan cemerlang. The first 11 yang berada dalam padang berkenaan adalah jago utama yang akan memastikan gol dapat dihasilkan. Setiap posisi, baik goalkeeper, pemain pertahanan, pemain tengah dan striker harus berusaha 300% tuan-puan bagi memastikan gol awal yang banyak dapat dihadirkan dalam suku pertama permainan. Dan sekiranya gol masih dapat dihasilkan, MD perlu segera menukar taktikal pasukan dengan menukarkannya dengan pemain simpanan untuk menggantikan pemain yang telah pancit. Kita pasti 3 bulan pertama ni ramai yang akan pancit sebab kita nak kejar sampai 15 juta tuan-puan. Jadi, kita perlu sediakan pemain simpanan kita seberapa segera yang mungkin. Manakala pengurus pasukan ni yang diketuai oleh saya, Cik Usaini dan tim manajemen yang lain, kita akan uruskan tim Ikhtisas ni dengan memberi sokongan dan dokongan, mencari ketua jurulatih yang lebih pakar, menyediakan peralatan yang lengkap dan terkini, menyediakan fasiliti bertaraf dunia dan memikirkan strategi baru bagi membolehkan pasukan Ikhtisas ini bersaing di peringkat Malaysia dan insya-Allah tuan-puan kejayaan di peringkat Malaysia ini sangat penting kepada kita semua bagi membolehkan tim Ikhtisas mewakili Malaysia di peringkat ASEAN pula. Jadi Ikhtisas ni macam tim bola jugalah. Kita bersaing di peringkat T, Liga T. Kemudian kita naik ke Liga M. Kemudian kita nak naik ke Liga ASEAN. Insya-Allah kita naik Liga Asia dan kita boleh main dekat World Cup. Kan? Jadi kita kena evolusi, kita kena berani menempuh semua halangan dan dugaan untuk kita menjadi yang terbaik. Jadi Ikhtisas wajib menempuh perjalanan ini agar nanti kita tinggalkan legasi kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadi untuk memastikan cita-cita anda ini, cita-cita anda tercapai, kita akan tambah baik dan kekalkan inisiatif sedia ada. Program-program seperti program mingguan, kita buat hari Isnin malam, kami kongsi. Kita buat hari Rabu malam, Business Opportunity Success Seminar. Kita buat sembang santai Jumaat malam. Kita buat pada hari Sabtu, Career Induction Program Online. Kita akan teruskan tuan-puan. Kita akan wajibkan semua MD dan AD kita untuk mewujudkan structured day di mana setiap hari Isnin adalah hari Morning Booster Day.
Jadi kita kena buat morning booster day supaya kita boleh pantau perniagaan rakan-rakan niaga kita. Kita juga akan memantapkan bahan-bahan pemasaran kita di social media dengan imej yang lebih muda dan profesional. Jadi anda semua boleh dapatkan bahan-bahan ini secara percuma daripada Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, dapatkan secara percuma. Tak payah nak beli, gunakan apa yang ada di Ikhtisas. Kita juga akan teruskan program bersemuka seperti Business Opportunity Success Seminar, Mega Career Induction, Quality Sales Approach, dan sekali lagi pada akhir tahun kewangan nanti kita akan mengadakan Another Dream Chaser untuk tahun depan. Kita juga akan meneruskan program BOSS untuk usahawan muda kepada semua agensi director dan BOSS untuk usahawan kepada AD. Dan kita juga akan melaksanakan penambahbaikan kepada portal Ikhtisas dan smartphone app Ikhtisas, insyaAllah. Tetapi sudah tentunya tuan-tuan dan puan ingin dengarkan inisiatif baru yang ingin kita lancarkan, betul bagi menyokong perniagaan anda di Ikhtisas. Satunya, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita telah pun melantik ramai Business Development Executive di Ikhtisas. Jadi ni kita akan membuka pejabat-pejabat cawangan di wilayah utara, wilayah tengah, wilayah selatan, Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Kita juga akan meremajakan Ikhtisas dengan mewujudkan anugerah dan penghargaan yang lebih menarik dan berkelas dunia. Kita juga akan memperkenalkan award night bulanan di peringkat wilayah. Kita juga akan memperkenalkan quarter review Ikhtisas melalui award day quarterly di peringkat Malaysia. Kita juga akan memperkemaskan pengisian jiwa kita melalui program tazkirah yang kita cadangkan untuk adakan pada setiap hari Khamis jam 8.30 pagi. Kita juga akan memperkasakan bahan-bahan bercetak dan digital kita menepati standard korporat di peringkat antarabangsa. Kita juga bercadang untuk menubuhkan pasukan komando atau pasukan elit yang kita akan bawa ke Kolmar Tropikal sedikit masa lagi dengan dilatih oleh MDRT trainer Datuk Dr. Chua Meng Min, seorang jurulatih peringkat antarabangsa. Dan program ini berterusan selama 1 tahun bagi melahirkan MDRT Ikhtisas pada tahun 2022. Kita juga akan mewajibkan semua agensi director kita untuk menghadiri program BAMC bagi persediaan kerjaya untuk dinaikkan ke MD. Dan kita galakkan semua SCP untuk hadir lebih awal dalam program BAMC. Kita juga tuan-tuan, insyaAllah kita akan bekerjasama dengan Maxis untuk membekalkan Samsung Tab percuma kepada tuan-tuan dengan bayaran bulanan ditolak daripada komisen tuan-tuan. Tapi of course lah, kalau dia tak ada komisen, kita tolak daripada rekruter dia lah, tuan-tuan. Dan juga kita akan sekali lagi bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi menganjurkan program Asnaf Entrepreneur Program dan Wakaf Takaful. Jadi, kita berharap, Ikhtisas berharap, dengan penambahbaikan berterusan serta program-program baru yang dirancangkan ini, insya-Allah kita sama-sama berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Ikhtisas ni insan-insan yang hebat di dalamnya. Dan insya-Allah kita akan berjaya mencapai 60 juta FYC pada 31 Mac tahun 2022. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan kick-off Ikhtisas pada tahun kewangan 2021-2022. Saya persembahkan video kick-off kepada anda semua. Terima kasih Tuan CEO Encik Shahrul Nizam bin Syahwan atas kata-kata semangat yang diberikan. Harap semua rakan niaga Ikhtisas juga mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangunkan perniagaan anda sekaligus menaikkan nama Ikhtisas. Seterusnya, saya ingin menjemput one of the top agency director Ikhtisas yang telah mencapai 1 million group production bagi tahun 2020 dan 2021 iaitu Encik Ruzaihan bin Nasir. Bagi sesi perkongsian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Yun selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang dihormati Tuan CEO kita Encik Shahrul Nizam. Wah, hebat tadi
Tuan CEO punya apa tadi? Striker pengurusan. Memang kena dengan konsep kita pada malam ini. Terima kasih Tuan. Makin ceruh Alhamdulillah. nampak. AD sebagai jurulatih dia, MD sebagai memang jelas. Terima kasih Tuan CEO. Dan juga CEO, Cik Husaini, BOD, saya punya MD, Cik Zinda, barisan MD dan semua AD, manajemen Iktisas, staf-staf Iktisas dan seluruh warga SEP dan juga EP sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Malam yang penuh berkat. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam kick off 2021, 2022. Terima kasih kepada pihak SQ yang begitu menakjubkan pada saya. Saya tak menyesal walaupun sedikit lah. Sertai Iktisas. Jadi Alhamdulillah tak terlambat rasanya untuk saya ucapkan tahniah kepada pihak pengurusan di atas kejayaan kita Iktisas yang telah memenangi anugerah di peringkat ASEAN. ASEAN tu besar tu, bukan Malaysia. ASEAN. Kita mesti sedar dicemburui oleh company-company lain ni. Mesti mereka tengah membawang kita. Jadi itu membuktikan bahawasanya kita berada di platform yang betul, platform yang tepat, yang boleh membawa kita kepada mencapai matlamat kita. InsyaAllah insyaAllah. Buat saja, jalan terus. Baik. Terima kasih kepada pihak pengurusan kerana telah memberi saya sedikit peluang pada malam ini. Juga terima kasih kerana telah membantu hingga membolehkan saya dan juga tim saya mencapai total 1.2 million. Alhamdulillah, terima kasih. Tak terhingga semua. Saya pun rasanya macam mimpi juga ni. Awang-awangan. Jadi tak mustahil bila kita dah boleh buat, bermakna tak mustahil untuk kita semua yang lain untuk nak buat benda yang sama. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Kita dah berada di setapak yang dah ke depan dah ni. Okay, so saya nak share satu je pada hari ni. Saya nak kita semaikan dalam fikiran kita, dalam jiwa kita, bahawasanya kita telah berada di satu wadah dan platform yang betul-betul tepat dah. Tuan-tuan lepas ni tolonglah buang tepi terus persepsi negatif, buang terus benda-benda yang mengganggu perjalanan kita. Kadang-kadang tak perlu orang lain, kadang-kadang kita sendiri yang meletakkan halangan di depan kita. Betul tak? Sistem down lah, ini down. Kadang kita lupa tempat lain pun lebih kurang sama tuan-tuan, 2 kali 5 saja. Jadi kita malam ni, bermula malam ini, bermula besok, kita sama-sama semua nak sepok ke tepi, buang ke tepi, bunuh terus perkara yang berlega-lega di fikiran kita. Selagi di dunia ni, selagi itu di dunia mesti ada masalah. Kita letak situ kan. Baru meniaga kan. Barulah kita achieve 1.2 juta tu rasa manis. Kan? Jadi depan ni saya tak nak dengar dah. Kita pun tak nak dengar. Ikhlas masuk ni, sini masalah, sini kurang. No. Tak ada dah. Itu dah berlalu dah. Itu adalah resam dalam kita nak capai kejayaan kita dah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Iktisas. Saya memang cukup yakin kenapa saya pilih Iktisas. Saya pernah bagi tahu sebelum ini, saya pernah mencuba untuk ke tempat yang satu company lain, ASC juga. Tetapi bila saya buat pertimbangan akhir, iaitu Iktisas ini dibangunkan oleh sekumpulan leader-leader lama yang begitu berpengalaman, yang akhirnya pada saya memanglah ini sangat-sangat meyakinkan saya. Berbanding 1-2 founder yang menubuhkan, yang set up company LLC dan sebagainya. Jadi yang ramai ini mustahil akan tidak kuat. Pasti akan kuat dan pasti akan kekal lama. Dan dibuktikan dengan apa yang dah dibuat oleh pihak pengurusan kita, CEO dan juga sumber BOD lah. Sehingga mencapai anugerah tertinggi peringkat ASEAN. Besar tu tuan. Jadi kita kena bangga, kita kena bersyukur di atas segala gerak kerja kita bersama, di atas segala inisiatif pihak pengurusan tertinggi Iktisas. Saya pun terharu melihat kepada effort dan juga usaha yang diberikan oleh top management kita, CEO kita, BOD kita. Saya sendiri pun tak mampu nak buat apa yang diorang buat. Jadi tahniah dan syabas tuan. Semua kita di bawah ni bertuah. Boleh ada sistem yang dah sebegitu bagus. Jadi
syukur Alhamdulillah 1.2 juta tak terbayang, tapi saya rasa bukan tidak bersyukur, bagi saya 1.2 million ni masih belum lagi cukup bagi saya. Saya rasa alam-alam niaga tuan-tuan, please lah. Please 3 million ke atas. Please alang-alang kita menyeluk Pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Kalau meniaga setakat 2,000, 1,000 ataupun 100,000, saya rasa kena fikir balik lah. Kena fikir balik. Jadi kepada semua AD, saya cabar diri saya sendiri, saya cabar tuan-tuan. Apatah lagi MD, saya cabar juga tuan-tuan. Kerahlah tenaga di peringkat bawah kita ni sebab top management dah berikan segala-galanya dah, saya rasa. Tak ada dah CEO yang kita boleh call, company lain yang kita boleh call direct, CEO yang kita boleh call direct. Tak ada company lain dah buat macam ni. Okay? Setiap masa dibalasnya reply-nya kita punya pertanyaan. Begitu juga MD. Jadi kalau kita tak buat, sangat-sangat rugilah. InsyaAllah 70 juta ya. 70 juta ni insyaAllah. Jadi kalau semua achieve 3 juta, insyaAllah tak ada masalah. Dalam tangan kita punya 70 juta. Mungkin lebih lagi 100 juta. Jadi kemudian yang kedua ialah strategi lah. Saya lebih suka strategikan perniagaan saya. Saya tidak kata bangun pagi, saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya mengajak semua daripada EP ke SEP ke AD dan ke atas lagi, strategikan perniagaan kita. Jangan kita bangun pagi, kita bangun kosong, garu kepala, aku nak buat apa hari ni? Sudah. Maknanya kita bukan ahli perniagaan yang bijak. Kita kena tulis siap-siap, rangka siap-siap setiap hari perniagaan kita. Rangka dan jangan di awang-awangan, itu angan-angan Mak Jenin. Sentiasa tangan kena ada pen dan sentiasa ada buku, satu buku. Saya sentiasa ada buku saya. Buku sentiasa kena ada. Kena merancang sentiasa. InsyaAllah dengan kita write down pada kertas, akhirnya dia akan mari idea yang lebih baik, ditambah baik, akhirnya dia akan menjadi kertas kerja, akhirnya kita akan bergerak. Okay? Yang pertama, strategikan perniagaan kita. So kalau 3 juta, macam mana nak capai 3 juta? Saya 1 juta insya-Allah saya boleh beri tahun ni minimum, tapi saya target 3 juta. Bermakna saya kena tambah lagi manpower saya. Mungkin saya kena explore market Ipoh. Geng Ipoh tu. Beringat sikit, Cikgu Han nak turun ke Ipoh ni. Tak apa, kita kongsi nanti. Dan saya kena strategikan mungkin di Kuantan. Kuantan dan Kuala Terengganu. Saya kena ada base pada 4 tempat utama ini untuk menghasilkan saya punya 3 juta. So bagaimana cara dia? Itu kena strategikan, kena tuliskan, kena rancangkan macam mana nak capai. Baik, yang kedua ialah follow, bagi saya kita kena follow sistem SQ lah. Okay, kita berada di sistem ALC, di Ikhtisas, kita kena follow sistem yang dah dibuat oleh Ikhtisas. Kalau Ikhtisas dah write down sistem yang sebegitu rupa, maka kita kena ikut sistem itulah. Macam main bola tadi lah Tuan Encik Syah kata, kalau player tak ikut instruction daripada strategi daripada coach, main ikut suka dia, tak tercapai matlamat kita. Tak tercapai goal kita. So kita kena ikut dasar dan juga strategi syarikat. Kalau di treaty kita mungkin tidak tumpukan sangat kepada rekrutmen, tetapi kita di ALC, di Ikhtisas ni, kita punya enjin pendapatan kita datangnya besar daripada rekrutmen. Okay? Rekrutmen yang tidak pernah akan merugikan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Tuan-tuan tak perlu keluar duit poket sendiri untuk nak develop anak-anak buah. Sebabnya kita dah beri IR kita 10%, 2%, 2% dan 1%. Okey deh. So balik nanti, malam ni nanti khatam betul-betul balik. Kalau boleh rebus air kau minumlah kertas tu. Kertas perancangan yang dibuat oleh pihak SQ tu. Kepala otak geliga ni, bagi saya ni orang yang buat sistem ni memang otak dia geliga. Saya tak tahu siapa. Memang otak dia geliga. Jadi saya Alhamdulillah bila saya tengok income anak buah saya ada yang dah capai 7,000 tuan-tuan. Baru 5 bulan buat kerja rekrutmen, income dah 6,900. Jadi bayangkan kita sebagai leader melihat anak buah kita yang income dah sampai hampir 7,000 dengan hanya 5 bulan sahaja. Bayangkan kalau setahun, bayangkan 2 tahun. Tak mustahil boleh capai 10,000 ataupun lebih lagi 20,000 ke 30,000. Jadi tumpukan perhatian, follow sistem Ikhtisas. Okay, yang ketiga ialah, yang ni bagi saya ramai yang mungkin lah yang terlepas pandang lah. Saya tak tahulah, mungkin ada yang buat, ada mungkin tak buat, iaitu kolaborasikan perniagaan kita.
ataupun konsortiumkan perniagaan kita. Banyak company-company ataupun model-model perniagaan yang menggunakan konsep muafakat yang membawa kepada kejayaan. Jangan buat seorang diri. Bawa sendiri memang habis. Memang tak lama. Bak kata orang kampung, if you want go fast, you do it alone. If you want go far, do it together. Sinilah perlukan kepada persefahaman. Tuan-tuan boleh bentuk kolaborasi ni sama ada kalau di peringkat EP, boleh bentuk di peringkat EP. Tak apa, walaupun berlainan agensi ataupun berlainan MD, tak ada masalah. Janji kena ikhlas dan jujur. Bentuklah kolaborasi. Nak bekerja, kalau kata nak buka booth, nak buat personal sale, bukalah kolaborasi kerjasama dengan person-person yang boleh masuk dalam jiwa kita. Dan di sini memerlukan kepada petua yang saya cukup pegang, iaitu carilah titik persamaan, jangan dicari titik pertelingkahan. Sini yang ramai gagal. Bila nak bekerjasama ni, dia terlebih menonjolkan titik pertelingkahan. Perkara yang tak sama. Aku tak boleh tak ngam sangat dengan dia ni. Dia ni leceh. Okay? Dia mula. Jadi jangan. Cari benda yang sama dengan kita yang ada pada kawan tu. Mungkin dia ada potensi yang begitu besar. Cuma dia macam jenis dia pembawakan dia macam itu. Kita pun belum tentu sempurna. Jadi orang lain kena saling terima menerima. Dalam berniaga kena macam tu. So saya follow lama ni. Company kolaborasi Darul Sufi, Usrah Associate. Saya follow daripada awal 10 tahun lepas saya dah follow. Saya nampak kejayaan-kejayaan yang mereka capai dengan usaha sama yang dibuat. Jadi yang ketiga tadi ialah kolaborasikan perniagaan kita lah. Jangan buat seorang diri tuan-tuan. Jangan pancit nanti. Kita tak mampu pergi jauh jika kita buat seorang-seorang diri. Sama ada di peringkat AD sekalipun, jangan AD seorang-seorang. AD pun carilah AD yang boleh bekerjasama mendatangkan manfaat bersama deh. Kemudian yang terakhir lah, saya rasa saya tak perlu lama sangat malam ni, iaitu yang terakhir ialah percaya kepada sistem syarikat, percaya kepada syarikat. Syarikat kita dah yang terbaik tuan-tuan. Kita kadang-kadang tengok rumah orang lain, wah cantiknya rumah jiran kita, tingginya, besarnya, kereta mewahnya. Tetapi kita lupa bahawasanya di rumah yang kita kagumkan itu, belum tentu lagi rumah itu sempurna penghuni dalamnya. Kita tengok rumah aku kecil je, macam mana ni kalaulah aku boleh di rumah besar macam itu. Sama juga kita dalam industri ni. Kita tengok company A, company Megah. Hebatnya company Megah, berderet-deret MDRT semua Kita tak tahu apa yang ada dalam sana. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. InsyaAllah semua boleh buat. Kalau saya boleh buat, saya cabar diri saya lagi untuk doublekan, triplekan saya punya pencapaian. Masih lagi jangan berpuas hati. Kemudian saya mohon juga kawan-kawan jangan kita hampakan dah pihak pengurusan top management kita yang dah beri all out kepada kita semua. Kita kena sambut apa yang dah dituliskan, dirancangkan oleh pihak SQ, Iktisas khususnya, Takaful Ikhlas juga. Kita di peringkat bawah inilah yang akan deliver kepada apa yang dah ditulis, dirancang oleh pihak Iktisas. Jadi insya-Allah kita takkan hampakan kita takkan hampakan pihak CEO, Board of Director. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik untuk achieve 70 million ringgit untuk this financial year. InsyaAllah, takbir, kita boleh. Terima kasih Encik Ruzaihan atas perkongsian menarik sebentar tadi. Semoga semua perancangan beliau bagi tahun baru ini terrealisasi nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, rakan niaga sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua rakan niaga iaitu pelancaran Konvensyen Luar Negara Iktisas 2021-2022. Gimana kita hari ini Parjo? Wadah tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah oke setuju aja mau kemana. Oke nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Asik.
Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Butet. Butet, jangan tengah-tengah, nanti sabar. Banyak tetap dulu Pak. Yang penting senang di hari Minggu. Off kita. Oke. Kalau gitu kita nyanyi bareng aja. Oke, siap. Siap. Asik-asik. Senja tiba tanpa terasa, ini saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Saya pasti anda semua teruja dengan video convention ke Jogja yang dimainkan sebentar tadi. Untuk pengetahuan anda semua, bukan itu sahaja kontes yang disediakan oleh Ikhtisas untuk tahun kewangan baru ini. Banyak lagi kontes-kontes menarik yang disediakan, dan dengan itu mempersilakan Encik Usaini bin Muhammad Ali bagi menerangkan kontes-kontes tersebut. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Alright. Yang dulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan CEO, Pengerusi Majlis, Eddie Ruzihan, semua AD-AD, MD, SCP dan juga EP. Dan malam ni alhamdulillah kita ada lebih kurang 110 di YouTube channel kita. Kita ada 70 orang di Zoom kita. Jadi total lebih kurang 170, 180. Alhamdulillah. Itu tadi kita dah tengok. Tapi ada rasa macam nak joget pula dengar lagu Jog-Jak tadi kan. Okey. InsyaAllah saya akan terangkan lagi sedikit tentang lain-lain cabaran ataupun kontes yang ada. Okey, saya harap semua hari ini dah jelas lah dengan matlamat yang kita dah tetapkan. Kita dah buat Dream Chaser tu hari, masing-masing dah ada matlamat, masing-masing dah clear apa nak kena buat. Kontes-kontes ni hanyalah sebagai pendorong saja, sebagai pendorong untuk you all mencapai sasaran-sasaran yang telah you all tetapkan. Dan insyaAllah kami di pihak management dibantu dengan kita punya staff BDE, staff-staff anchor, saya sendiri akan cuba sedaya upayalah untuk memastikan kelancaran bisnes you all. Pada masa sama you all dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bila sasaran-sasaran you all tu semua tercapai, dan insyaAllah secara keseluruhannya sasaran Ikhtisas juga akan tercapai. Jadi dengan itu kita memang kena saling bekerjasama, kita kena saling bantu-membantu, dan juga insyaAllah semoga dengan kerjasama ni kita harap Allah pemudahkan urusan kita. Okay? So yang pertamanya kita dah tengok tadi kita punya pelancaran Jogjakarta, kontes Jogjakarta. Kita tengok dia punya detail, bagaimana kita boleh capai Jogjakarta ni. Tolong saya Min naikkan sikit slide ni. Okey, Jogjakarta. Okey, ni untuk
produksi peribadi ataupun personal sale. Okey, untuk pengetahuan semua, Jogjack ni kita bercadang untuk pergi 4 hari 3 malam. Dan sebab apa kita pilih Jogjack ni, dia ada sebab dia. Sebenarnya ada beberapa tempat yang dicadangkan dalam kita punya BOD meeting, tapi sebulat suara memilih Yogyakarta ni. Antara sebab utama kita pilih Yogyakarta ni ialah banyaknya aktiviti yang boleh kita buat bersama. Dia ada banyak aktiviti yang boleh kita buat bersama. Kita tak nak pergi tempat nak shopping je kan. Kita nak ada aktiviti yang boleh kita buat bersama. Kita ada naik jeep, kita ada naik pelampung atas sungai tu, kita ada main pasir, main luncur pasir, macam-macam aktiviti kita boleh buat dekat Jogjack, dan ini akan menambahkan lagi bonding antara kita. That's why kita pilih Yogyakarta. So untuk produksi peribadi tak banyak, hanya 80,000 FYAC dan juga jaga CE 90%, dan untuk EP of course lah, kalau buat 80,000 akan jadi ACP kan. Kena ada 2 orang rakan niaga baru kena bawa 2 orang rakan niaga baru, itu syarat. Tapi ingat apa-apa juga kita buat dekat dalam Ikhtisas ni sebenarnya adalah overlapping punya kontes. You all buat ni dapat yang ni, buat yang ni dapat yang ni, sama juga. Sebenarnya kalau nak buat capai ni, hanya you perlu fokus dan buat, insyaAllah semua kontes-kontes yang saya akan terang ni you akan capai. So kita tengok pula next. Ini ialah untuk AD. AD kena buat unit langsung ataupun level 1 dia kena ada 50,000 FYAC dan juga group 250,000 FYAC. CE 85% dan juga kena ada 5 SCP daripada level 1 ataupun unit langsung. Ini untuk AD. Dan siapa yang ada nak tanya soalan, boleh terus tanya di chat room ataupun chat box kita di Zoom, ataupun chat live chat kita di YouTube channel. Boleh terus dekat sana, nanti pembantu saya akan cuba jawab soalan-soalan yang tuan-puan nak tanya. So kalau saya takut saya ada tertinggal, you all boleh tanya terus di ruangan chat box. Untuk MD pula, okey. Untuk MD ini hanyalah untuk MD 500,000 kumpulan, group sale 500,000 FYAC, CE 85% dan ada rekrut 2 AD beserta dengan 15 SCP. Ini syarat dikenakan untuk managing director. Okey. So itu ialah untuk Yogyakarta. Nanti buku e-book ni kita akan edarkan lagi sekali kepada you all yang finalize untuk baca. Kalau ada persoalan boleh terus tanya kepada staff-staff kita, BDI kita, ataupun boleh terus tanya saya, insya-Allah. Kemudian kita ada Power of Istiqomah. Seperti tahun lepas, kita mengekalkan juga Power of Istiqomah ni, POI ni. Cuma tahun ini kita keluarkan POI 2, which kita merasakan POI 2 ni tidak membantu you all daripada segi nak mengenerate income. So kita kekalkan POI 4 dan juga POI 8. Yang mana POI ini akan menjana hampir 15% daripada pendapatan anda. So kalau you all ikut POI 4 atau POI 8 ni, insya-Allah you all akan mencapai income yang bagus di hujung tahun lah. Dan saya boleh sasarkan hingga 5 angka pada hujung tahun keuangan nanti dengan tambahan lagi 15,600 ni So tolong grab ni, sebab kontes-kontes yang saya akan cerita selepas ini semua berkaitan dengan benda ni. Yang tadi kan kita dah cerita pasal Yogyakarta tu kan. Yang ini kalau you buat confirm pergi Yogyakarta. Jadi benda tu dia ada overlapping. Yang ini you buat dapat duit, dapat Yogyakarta juga. Dan buat benda yang sama, dia akan dapat benda-benda lain juga. Dia overlapping dan juga sentiasa bertindih dengan dia punya kontes-kontes yang disediakan. Okey, ada syarat-syarat dia, nanti orang boleh baca. Kemudian kita Power of Recruitment pun kita buat kekalkan, tapi kita buat penambahbaikan dalam kita punya Power of Recruitment. Okey. So sebelum ni
kita punya hadiah tu agak kurang menarik. Yang ini kita tambah ke hingga 17,500. Apa tu? Iaitu 6 bulan pertama kita bagi 2,500 kepada mereka yang berjaya bawa 20 RN. Okey, lebih kurang sebulan 3 kali 6, 8, okey, lebih kurang dalam 3 orang lah sebulan, 3 ke 4 orang sebulan. Okey, Istiqomah buat, insya-Allah you akan dapat tambahan 2,500, itu untuk 6 bulan. Kemudian kita sambung kepada 9 bulan. Tadi you dah buat 20 kan? Dalam masa 3 bulan tu you tambah lagi 10 RN. You dah dapat tadi 2,500. Kita boleh layak lagi untuk mendapat 5,000 pula. 2,500 kita dah dapat masa kita buat 20 orang tadi kan. Bila tambah lagi 3 bulan, kita tambah lagi 10 orang, kita akan boleh dapat lagi 5,000. Kemudian kalau hingga 12 bulan, kita berjaya tambah lagi 20 orang. So RN kita jadi 50 orang kan. So kita akan dapat 10,000. Jadi total kita boleh dapat ialah 17,500 untuk memastikan anda dapat mengembangkan you all punya agensi. Jadi bantuan ini diberikan untuk anda mengembangkan you all punya agensi. Okey, ada soalan boleh tanya dekat chat room kita, chat box kita. Okey, seterusnya boleh baca nanti syarat-syarat ni. Okey, kemudian kita ada power of Istiqomah submission. Untuk pengetahuan semua, kita dah buat ni program ni daripada tahun ni lagi, dan kita masih ada lebihan voucher-voucher KFC ni yang hendak kita berikan kepada kita punya semua rakan niaga. So tolong kejar power of Istiqomah submission ni, sebab sebenarnya nilai dia banyak tau, RM5. Cuba kita tengok syarat-syarat dia. Okey, nampak tu. Okey, 100 ke atas 1 keping, 150 2 keping, you close half yearly dapat 3 keping, you close yearly dapat 4 keping. So benda voucher ni bernilai, you boleh bagi kepada saudara mara, kawan-kawan, bagi hadiah kepada pelanggan, dan juga boleh guna sendiri makan KFC. Dan dia punya value dia lama, dia punya expired date lama lagi boleh guna. Jadi tak payah risau. So tolong grab. Walaupun sikit-sikit macam ni pun grab juga. Tolong kejar juga kontes yang kita buat. Okay. Next. Ini yang saya cakap tadi. Yang Cik Syah maksudkan tadi. Iaitu Quality Sale Approach Club. Okay. Kita ni ibarat satu askar, satu batalion askar. So dalam batalion askar ni kita nak ada satu tim elite ataupun komando. Kita sasarkan kita nak ada 100 orang yang pertama. So bermula 1 April hingga 15 Mei ni tolong enforcekan 30,000 FYAC. Okey, yang mana dah enforce tu kita akan pilih orang ni, kita akan bawa orang ni 2 hari 1 malam ke Chokmar Tropical Bukit Tinggi. Di mana dalam program ni nanti kita menjemput Datuk Dr. Chua Meng Min, seorang MDRT trainer. Datuk Chua ni dia bukan train MDRT dekat Malaysia tau. Dia ni peringkat Asia. Ramai MDRT dari Macau, dari Singapura, dari China yang dia train. So dia ni secara personally nak train MDRT di Itisas ni. So program ni akan berjalan selama 1 tahun, dan kalau you all berjaya maintain 30,000 tu, kita memang ada 360,000, which is kalau pergi ke tahun depan, insya-Allah mudah untuk you all grab MDRT tu. Sebab kita sasarkan MDRT lebih kurang dalam 350 ke 370 je tahun ni atau tahun depan. Jadi apa akan dapat kalau you MDRT? Tengok ada banyak lagi manfaat dia akan dapat, iaitu jemputan remaja MTA lah, jemputan MDRT day, wang tunai 7,000, package percutian domestik bernilai 2,000, loket emas MDRT, jam tangan bernilai 5,000 dan macam-macam lagi pengiktirafan yang you all akan dapat daripada pihak syarikat apabila kita berjaya mencapai MDRT. So saya di pihak manajemen memang sangat-sangat berharaplah adanya MDRT yang lahir dari Itisas ni pada tahun kewangan 2021-2022 ni. So tolong grab ni, insya-Allah dia akan sangat membantu you all punya career. Yang paling penting saya nak sasar atau kita nak sasarkan penghujung tahun kewangan ni kita ada nak seramai mungkin orang ada income 5 angka. Kita tak nak main dah ni 3-4 ribu ni punya income, kita nak income 5 angka, dan kita memang boleh buat benda ni dengan sistem kita rekrutmen dan sebagainya. Okay, next.
Yang ini ialah basic agency management course, sponsorship. Sebab kita tengok di Itisas ni kita cepat naik pangkat. Bila kita cepat naik pangkat, kita takut kita punya rakan niaga leaders kita ni kurang pengalaman daripada segi pengurusan agensi. Sebab itu pihak management berbesar hati untuk bagi sponsor ataupun sponsor bahasa Malaysia dia apa? Bagi dana ataupun bagi tajaan. Okey, tajaan dia punya ni, iaitu dia punya kos ni untuk ambil BAMC ni. BAMC ni diiktiraf oleh MTA, MII dan juga IFIM. Jadi satu kos you kena pergi 3 hari ke 4 hari 3 malam. Biasanya dia punya kos sekitar 2,800 ke 3,000. Tengok bergantung pada tempat yang dibuat. So hari ni kita nak leader-leader kita grab opportunity ni dengan buat 150,000 dalam masa 3 bulan group, you all punya group, unit you. So kita akan hantar untuk you all course BAMC ni sebagai you punya added value kepada diri you all. Ialah takkan kita nak meniaga je kan, tak ada tambah pengetahuan, tak ada tambah ilmu. Ini adalah peluang untuk you all tambah ilmu. Bagaimana cara pengurusan agensi yang betul. Okay? So dengan basic agency management course ni, insya-Allah kalau you ada, you boleh manage you punya agensi dengan baik. Itu penting ni, kita nak hantar you all semua sebagai added value kepada leader-leader di Itisas ni untuk mahir dalam pengurusan agensi. Okay, next. Ada lagi ke? Yes, yang kita tunggu. Ini. Yeza Beza Quarter Right. Okay, insyaAllah doakan sama-sama. Tolong grab ni. Dia punya kontes sangat mudah, iaitu 10,000. You akan dapat satu tiket. 10,000 FYAC, satu tiket. Dan lesen untuk dapatkan tiket you all untuk masuk dalam cabutan tu dalam masa 3 bulan kena dapatkan 30,000 FYAC. Kalau you buat 50,000 FYAC, you akan dapat 5 tiket. Tapi lesen untuk masuk ke dalam cabutan tu kena buat 30,000 dalam masa 3 bulan ni. So tolong grab ni Yeza Beza Quarter Right ni. Susah nak dapat beza sekarang ni tau. Saya mencari musim-musim dengan Cik Syah. So tolong grab kontes Yeza Beza ni. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau kita tengok syarikat memang pernah buat kontes-kontes berbentuk kereta macam ni, cabutan kereta ni. Tapi diorang bayar 6 bulan. Bagi muka dengan bayar setahun. Ada bersetahun. Ini kita tak suruh you all bayar bulan-bulan. So kalau dapat kereta ni, dapat terus, pakai terus, ambil terus. Tak ada nak bayar bulan-bulan lah, nak bayar muka, tak ada. Kita tak buat kontes-kontes yang macam tu. Kalau nak bagi, kita bagi betul-betul lah. That's why pada waktu sekarang ni kemampuan Itisas hanya setakat beza. That's why kita buat beza, tapi kita bagi terus. Tak payah nak bayar bulan-bulan dan sebagainya. InsyaAllah doakan kalau kita boleh mencapai 15 juta pada suku tahun kewangan ni, kita akan buat 3 biji kereta beza terus. Dan insya-Allah kita boleh sambung kepada kereta-kereta lain kalau kita punya prestasi kita ni memberansangkan. Okey, kita tengok video ni. Okey.
Ya, itu dia tadi. Okey. Kita punya video Yeza Beza. Okey. Kita ada lagi lain-lain yang kita bagi insentif dan sebagainya. Nanti you all boleh baca buku e-book tentang cabaran dan kontes sepanjang tahun 2021 yang dikeluarkan 2021-2022 yang dikeluarkan oleh ITISAS. So itu saja daripada saya. So tolong saya merayu kepada semua, insya-Allah cuba kita buat betul-betul tahun ni, bagi peluang kepada diri sendiri, bagi peluang kepada saya dan juga Cik Syah, bagi peluang kepada BOD untuk buktikan 1 tahun kita mesti boleh buat. Saya nak tengok ramai boleh daripada kalangan kita ni mencapai income 5 angka pada penghujung tahun kewangan depan. Kita punya income macam ni, bukan macam ini, bukan macam yoyo. Income yang stabil 5 angka. Mesti boleh mesti boleh insya-Allah. So kan, selalu jangan. Kita kembali kepada Cik Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Usaini atas penerangan beliau sebentar tadi. Jadikanlah semua ini pembakar semangat kepada semua rakan niaga untuk menjadi lebih hebat dan sahutlah cabaran ini. Saya yakin ITISAS akan memberikan yang terbaik kepada semua rakan niaga yang melakukan yang terbaik untuk perniagaan anda dan juga ITISAS. Jalan terus, semoga semua impian kita tercapai. Dengan berakhirnya pengumuman itu tadi, maka berakhirlah sudah program Key Off 21-22 kita pada malam ini. Sekian, berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia memulai langkah yang penuh bermakna dengan kerasaman membina impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami.